A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, apa khabar? Ustaz harap kamu semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan Ustaz doakan kamu semua dipermudahkan belajar. Baiklah. Hari ini kamu semua akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 iaitu bidang hadis yang bertajuk Memulihkan Tetamu. Sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa untuk memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Baiklah murid-murid, apakah maksud tetamu? Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Orang itu adalah orang yang diundang atau dijemput oleh tuan rumah untuk hadir ke majlis dia, ataupun kita sendiri yang menjadi tuan rumah dan menjemput orang untuk menjadi tetamu kita. Atau kita menjadi tetamu orang. So makna kata apabila seseorang tidak diundang, maka dia bukanlah tetamu yang sah. Hanya orang yang dijemput dan diajak yang boleh hadir ke majlis tuan rumah tersebut. Baiklah, apa hukum memuliakan tetamu ni? Hukum memuliakan tetamu adalah wajib kerana ia merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Maksudnya wajib ni, kita wajib melayani tetamu kerana apa? Ini adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Bila kita mematuhi perintah Allah SWT, nescaya kita akan Bila murid-murid, hukum yang Ustaz katakan tadi adalah berdasarkan hadis yang akan kita sebutkan. Okey, baiklah. Mari kita sama-sama sebutkan hadis ini. An Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu. Riwayah Al-Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sahih dan hadis ini menyebutkan kepada kita bahawa syarat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang itu mestilah memuliakan tetamu. Apakah maksud memuliakan tetamu? Baiklah, contoh dia seperti menghormati tetamu ataupun melayani tetamu tersebut, seperti mengajak dia masuk ke rumah, ataupun mengajak dia bertegur sapa dengan baik dan sebagainya. Daripada hadis tersebut, terdapat beberapa perkara yang perlu kita highlightkan. Yang pertama, menerima kedatangan tetamu. Apabila tetamu datang, maka tetamu itu perlu diterima dengan hati yang terbuka. Perlu diingatkan kepada para murid-murid. Seterusnya kita akan sambung pada bahagian adab memuliakan tetamu. Terdapat 5 bahagian. Yang pertama, menyambut kedatangan dengan mesra. Apabila orang datang ke rumah kita sebagai tetamu, sambutlah dengan berjabat tangan dan senyum mesra sebagai tanda kedatangan itu diraikan oleh tuan rumah. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Kita memberi salam kepada tetamu ataupun tetamu memberi salam kepada kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bertanyalah khabar. Contohnya, awak apa khabar hari ini? Awak sihat?
lama dah tak jumpa awak dan sebagainya. Itu sebagai tanda kita memuliakan dia sebagai tetamu. Baiklah, seterusnya nombor 3, menyediakan tempat yang sesuai. Apabila tetamu datang ke rumah kita, pastinya tetamu ingin duduk. Jadi, sediakanlah satu ruangan untuk kita boleh duduk dan berbicara dan sebagainya. Supaya tetamu merasa selesa ketika berada di rumah kita. Sekiranya tetamu ingin menginap di rumah kita, sediakanlah pula tempat untuk dia berehat yang selesa. Moga-moga dengan kedatangan tetamu tersebut akan membawa berkat dan rahmat kepada kita dan rumah kita, insya-Allah. Nombor 4, menyediakan juadah. Menyediakan kepada tetamu, juadah ini tidak kiralah dalam bentuk apa sekalipun. Juadah paling sederhana pun tidak apa, sekadar menyediakan juadah tetapi sangat digalakkan sekiranya tetamu itu hadir dan kita tahu akan kehadiran dia. So, kita perlulah sediakan juadah yang bersesuaian. Baiklah, nombor 5 pula adalah memberikan layanan yang baik. Memberi layanan yang baik dan ikhlas, sambutlah ataupun layanlah tetamu kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh senyuman dan ramah mesra, dengan penuh berlapang dada agar tetamu kita itu merasa kehadirannya, rumah itu disambut dan dirahi dan tidak ada yang berasa kecil hati. Baiklah murid-murid, Ustaz akan memberikan pantun kepada kamu semua ya. Yang pertama, semai peria bersama kawan ditanam rapat, pagar dibuka, rahmat kurnia kukuh perpaduan, pahala dapat, masyarakat suka. Biji kurma usah dimakan kuda dalam bejana. Silaturahim sama kita eratkan, itu tanda iman sempurna. Burung bayan si burung kelicap, terbang mari dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Ajaran Nabi wajib diikut. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai tak nampak bayang. Memuliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai, masih dan sayang. Seterusnya, kita akan pergi kepada bahagian kepentingan memuliakan tetamu. Ini adalah isi-isi daripada pantun yang Ustaz bacakan tadi. Okay. Yang pertama, dapat mengukuhkan ukhuwah bersama masyarakat. Kukuh perpaduan ni dia bermaksud apabila kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, ia akan mengukuhkan perpaduan sesama kita. Sebagai contoh, yang datang ke rumah kita itu tetamu yang bukan Muslim. Apabila kita raikan mereka, pastinya dia akan merasa suasana yang harmoni. Walaupun kita ni berbeza agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Tetapi kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, ia menunjukkan perpaduan itu dapat dibina, seterusnya melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Yang kedua adalah mendapat pahala. Mendapat pahala ni apabila kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, kita akan dapat ganjaran daripada Allah SWT di hari akhirat kelak. Dan yang lebih penting, kita akan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Nombor 3 adalah mengeratkan hubungan silaturahim. Apabila kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, pastinya hubungan seseorang itu bersama kita akan lebih kukuh dan rapat. Lebih-lebih lagi, kita sebagai saudara semuslim, sepatutnya kita menjaga hubungan sesama Islam itu. Yang keempat, mengikut sunnah Nabi. Kita tahu hadis ini adalah dari Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengikuti hadis ini, terdapat tuntutan memuliakan tetamu dalam tak sedar, kita ni mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah menyamai perasaan kasih sayang.
apabila kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, maka tiadalah persengketaan, permusuhan di antara kita. Yang pastinya unsur-unsur negatif akan jauh daripada kita dan mengakibatkan tersemai kasih sayang, lalu aman dan harmoni di antara kita semua. Jadi Ustaz nak kamu semua tengok video yang Ustaz akan tunjukkan ini. Okey. Tunggu sekejap. Okey. Silakan tengok kamu semua. Omar dan Hana. Seronoknya berkunjung. Tak sabarnya. Assalamualaikum, Sufi. Assalamualaikum, Sufi. Omar, Hana, beri salam dan ketuk perlahan sahaja. 3 kali je tau. Oh. Jangan intai ke dalam, tunggu sahaja. Sebentar ya semua, Kami sedang siap. Mari-marilah masuk. Semua silakan duduk. terima kasih. Mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka, Ianya bukanlah milik kita. Wah, sedap ya semua makanan. Terima kasih banyak-banyak, jemput makan lagi. Alhamdulillah. Omar, Hana, jom main sama-sama. Jom. Sufi, Hana nak main yang tu boleh? Tapi Sufi pun nak main ni. Alah, bolehlah. rendahkanlah suara, tak perlu berebut. Hormati tu. Baiklah murid-murid, kamu semua sudah saksikan video yang Ustaz tunjukkan tu. So kita pun dah sampai akhir pembelajaran. Ustaz akan berikan rumusan daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini. Rumusan adalah menjaga adab dengan tetamu merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan ia dituntut oleh Islam kerana ia merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini. Okey, murid-murid, Ustaz sebentar lagi Ustaz akan berikan kamu semua kuis dan Ustaz minta kamu semua menjawab. Kuis tu kamu boleh ulang berkali-kali sehingga kamu faham apa yang Ustaz telah ajar ini. Okey, murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Tadi Ustaz suruh buat kuis. Okey, saya buat sekarang lah. Isi nama, Kai. Okey, start. Loading. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okey, apakah maksud tetamu? Orang yang menjemput ke rumah, orang yang datang ke rumah, orang yang diundang untuk. Saya rasa A ni. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, salah. Apa jawapan dia? Lah, orang yang diundang untuk menghadiri punya. Okey, soalan kedua. Apakah hukum memuliakan tetamu? Wajib. Alhamdulillah. Banyak, 126. Okey, soalan ketiga.
Orang yang beriman akan melayan tetamu dengan sopan lah. Senangnya. Banyak markah dapat. Okey. Mesti kena ambil 3 kali speed ni. 3 kali speed. Apa pula? Satu Harap-harap ada lalak. Ni. Saya rasa ni. Alhamdulillah. Tambah 200. Okay, ready. Berikut merupakan adab menerima tetamu kecuali menyambut dengan bermasam muka dan sombong. Mesti ini jawapannya. Easy. Apakah kepentingan memuliakan tetamu? Dapat ganjaran pahala supaya tuan rumah menyuruh ni dah salah ni. Tentu salah. Alamak, ada 2 ni. Ya, saya cuba ingat balik. Saya jawab A lah. Betul lagi. Saya nak nombor 1. Mesti betul semua ni. InsyaAllah. Tetamu terdiri daripada adik-beradik kawan. 2 sekaligus. Saya jawab C lah. Akbar, salah. Orang jauh. Ya Allah. Hmm. 3 kali skor. InsyaAllah boleh dapat ni. Alamak, mana satu ni? Ni kot. Ya Allah, Alhamdulillah betul. Mengapa perlu menyediakan juadah kepada tetamu agar tidak kelaparan? Macam betul ni. Supaya, betul juga ni rasanya ni. Saya tahu jawapan apa yang betul. Kita ambil 3 kali skor dulu. Mesti B ni. Yes. Saya dah kata. 789. 1000. Alhamdulillah. Kedatangan tetamu akan membawa makanan kelakar. Ya Allah, bala. Bagi teruk. Mestilah B, Rahmat. Kan dah kata. Mesti nombor 1 ni. Soalan ke-9. Berdasarkan hadis tersebut, siapakah yang perlu memuliakan tetamu? Ni hadis yang Ustaz bacakan tadi ni. Okey, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang yang beriman dengan hari akhirat, orang yang beriman dengan Allah. A dengan C lebih kurang sama je. Tak apalah, saya jawab A lah.
Hai, salah. Siapa betul? Alah, hai. Kita ke bonus round. Okey, 200 poin. Mana. Ikut. Wih, balik skor. Ya, mantap lah. Okey, soalan terakhir. Hadis tersebut menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu. Start time lah. Menerima kedatangan tetamu, menghalang kedatangan tetamu, tidak melayan. Okey, C kita tolak. B pun kita tolak. So, kita ambil 3 kali skor dulu. Jawapannya tentu-tentulah A. Yeay, betul. Mesti nombor 1 ni. Banyaknya. Alhamdulillah dah habis. Saya nombor apa? Lah. Memang saya nombor 1. Saya orang first yang main. Tak apalah. Yang penting saya nombor 1.